السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف وقال الشيخ المؤلف الشارح رحمه الله الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، kata dia, fa inna islamahu wa in kana mutakaffilan lahu bil khuludi aidan fi daris salami wa hiyal jannatu. Fa inna islamahu, maka sesungguhnya Islamnya man lam ya'lam dhalika li tarkihil wajiba aw alimahu wa lam ya'mal bihi tu. Kata sebelumnya bahawasanya berbeza dengan orang yang tahu orang yang tahu tapi tidak beramal. Silap. Berbeza dengan orang yang tidak tahu meskipun dia beramal, ataupun orang yang tahu tapi tak beramal. Dua-dua ni masuk neraka dulu. Kerana orang yang tahu, orang yang beramal orang yang beramal tapi tak tahu, dia amalan dia tidak sahih, tidak sah. Maka ni tafriqnya, fa inna islamahu, maka sesungguhnya Islamnya man lam ya'lam ila akhirih. Islama isim innahu mudhafu ilaih. Wa in kana takdir suatu mahzuf khabar inna ay naqisun. Bahwasanya Islam mereka itu man tadi itu naqisun. Okey. Kurang ia, kuranglah. Wa in kana mutakaffilan, meskipun adalah ia man tadi itu mutakaffilan, menanggung ia, lahu baginya, bagi man tadi, bil khuludi, dengan masuk aidan juga, fi daris salami, ke dalam daris salam, syurga tu. Mutakaffilan khabar kana, lahu jar majrur bil khuludi. Jadi dia panggil bil khuludi, kata muhasyi, qauluhu bil khuludi aidan fi daris salam, dengan masuk juga ke dalam daris salam, ai lil adillatil kathirati, yakni kerana banyak dalil dia. Jadi orang yang tak beramal walaupun tahu, ataupun orang yang beramal tanpa ilmu, dua-dua ni masuk neraka dulu, meskipun mereka ini akan masuk syurga juga. Kerana apa? Kerana banyak dalil dia. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal seberat zarrah, itu lebih baik, sebesar zarrah kebaikannya, yarahu, akan diperlihatkan juga. Dia akan melihat khair tadi. Dia akan melihat jaza, balasan bagi perbuatan baik dia tadi, walaupun sebesar zarrah. Wa ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannata. Hadis riwayat Al-Hakim pada dalam kitab Al-Mustadrak daripada Sayyidina Abi Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayat oleh Ibnu Hibban daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka dia kata, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, niscaya masuklah ia ke dalam syurga. Wal imanu amalu khairin lil asi, dan bermula iman itu ialah amalan kebaikan bagi orang yang asi, bagi orang yang bermaksiat. Fala budda, jadi amalu khairin lil asi apa dia? Iaitu iman. Iman tu amalan kebaikan dia dah, sebab dia tidak ada amalan kebaikan furu' yang lain, dia buat maksiat.
fala budda an yara al-mu'minu jazaahu, maka tak dapat tidak bahawa melihat oleh seorang yang mukmin akan balasannya. Wala jaiza an yarahu, dan tidak harus sama sekali bahawa seorang yang mukmin tadi akan melihat jazaahu tadi, kebaikan balasan tadi, qabla dukhulin nari thumma yadkhuluha, sebelum masuk neraka. Dengan makna masuk neraka dulu barulah nanti akan diperlihatkan balasan kebaikannya. Thumma yadkhuluha, yadkhulul jannata, kemudian masuk ia mukmin itu ke dalam syurga. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, wa ma hum minha bimukhrajin. Fayata'ayyanu annahu ba'da al-khuruj, maka tertentulah bahawasanya seorang mukmin tadi selepas keluar minha minan nar, daripada api neraka, in kuddira lahu, jika ditakdirkan baginya, bagi man tadi, dukhuluha, akan masuk ke dalam neraka. Jadi kalau jadi maka tertentu selepas keluar itu, maka tertentu bahawasanya seorang mukmin itu selepas keluar daripada neraka itu, jikalau ditakdirkan masuk neraka lah, au ba'dal afwi, ataupun selepas daripada dimaafkan, illam yuqaddar dhalika, ay dhalika, silap, dukhuluha tu dukhulun nar lah. Maka tertentulah bahawasanya seorang mukmin itu selepas keluar daripada neraka itu, yakni keluar daripada neraka itu jika ditakdirkan baginya itu masuk neraka, keluar lepas itu masuk syurga, ataupun dimaafkan, selepas dimaafkan, illam yuqaddar dhalika dukhulin nar, jikalau tidak sama sekali ditakdirkan untuk masuk neraka, bahkan dimaafkan oleh Allah Ta'ala, dia ada dosa tapi dimaafkan oleh Allah Ta'ala, masuk syurga. Jadi kita ni kalau ada dosa belum tentu masuk neraka, bahkan kalau Allah Ta'ala nak ampun, sila masuk syurga, Allah Ta'ala ampun, kalau tak ampun masuk neraka dulu kemudian masuk syurga. Wahia, apa dia itu, darul khulud tu, daris salam tu, wahia, dan bermula dia daris salam, al jannatu khabar, ialah nyosanya syurga. Kata muhasyi, qauluhu wahiyal jannatu, asyara bihi biqaulihi, ni telah mengisyarat oleh Syekh Ibnu Hajar dengan perkataannya ini, ila annal murada bidaris salami, kepada perkara yang dikehendaki dengan daris salam itu, fi kalamil matni, dalam kalam matan ni, ialah khabar mutlaqul jannati, ialah semata-mata syurga, la khususu daris salam, bukannya khusus kepada daris salam saja. Okay. Wahina idzin, dan ketika itu, fal aula lisyarihi, maka lebih utama bagi syarih rahimahullahu taala, iaitu Syekh Ibnu Hajar, kata muhasyi, ayyadhkura, bahawa menyebut ia, hadza ini, menyebut apa? Menyebut kata jannah ni, menyebut kata wahiyal jannah ni, patutnya dia sebut hadza aqibal matni, selepas daripada matan. Mana matan dia? Matan dia kata dulu, man alima dhalika wa amila bihil khuluda fi daris salam, tu matan dia. Sepatutnya muhasyi kata buhlah lepas dari salam tu wahiyal jannah. Kenapa buh sini? Lebih moleknya buh kat sana. Sebab nak katanya Darussalam tu bukan khusus syurga itu, bahkan syurga secara mutlak. Qauluhu illa annahu, mana tadi? Illa annahu, melainkan bahawasanya seorang itu, qad yakunu, terkadang adalah ia man itu, ba'da mazidi azabin, ay dakhilan, masuk ia, betul tu. Fa inna islamahu wa in kana mutakaffilan lahu bil khulu' aidan fi daris salam wa hiya al jannah, illa annahu, melainkan bahawasanya man tadi, qad yakunu, terkadang adalah ia man tadi, ba'da mazidin, ay dakhilan fi daris salam, masuk ia ke dalam daris salam syurga itu, ba'da mazidi azabin, selepas ditambahkan akan azab, dilipat gandakan azab, yang kena azab lah, wa muakhadhatin ataf azabin, dan juga balasan. Balasan kena neraka dulu, masuk azab dulu, baru masuk syurga lepas pada tu. Jadi bukan annahu tu, dia ai dhamir lain. Jadi kata muhasyi, qauluhu illa annahu ay khuludahu fi daris salam. Jadi illa annahu hu tu ai dhamir kepada khuludahu, iaitu masuknya seseorang itu ke dalam syurga. Qad yakunu, terkadang adalah ia masuk syurga itu, tu kata tadi qad yakunu, ay qad yakunu man itu dakhilan ba'da mazidi azabin, ay dakhilan fi daris salam, masuk ia ke dalam syurga selepas mazidi azabin wa muakhadhatin. Tu lebih faham sikit takdir itu.
Qad yakunu kata Muhasyi, musannif kata qad yakunu asyara ay asyara syarihu, telah mengisyaratlah oleh syarih biqad dengan kata qad itu ila ma alaihi ahlus sunnati wal jamaah, atas barang yang berpendapat oleh ahlus sunnah wal jamaah min jawazil afwi, bayan bagi mau. Apa dia? Min jawazil afwi, daripada keharusan maaf, anil ma'asi, daripada orang yang bermaksiat, kama sayati anifan bayanuhu, seperti mana lagi akan datang sebentar lagi oleh keterangannya. Jadi harus ahli sunnah kata memaafkan, Allah Ta'ala memaafkan orang yang bermaksiat walaupun dia tak bertobat, Jadi mukmin yang bermaksiat nanti jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan dua. Pertama, sama ada Allah Ta'ala ampun, kalau ampun masuk syurga, kalau tak ampun masuk neraka, baru masuk syurga. Kemudian kata syarih rahimahullah, wa ja'ala masirah, ay wa ja'alallahu masirah, telah menjadikanlah ia oleh Allah Ta'ala akan masirah, ay ruju'ah, iaitu tempat kembali, au qarara, tempat menetap, man khalafahu, orang yang bercanggah ia manhu, akan dia akan Allah. Yang ni kata man khalafahu ay khalafallaha ta'ala, orang yang bercanggah dengan Allah ni, yang ni dengan makna dia buat maksiat. Wa asahu, dan orang yang bermaksiat ia manhu, akan dia akan Allah. Dia kata asahu tu atfu tafsirin, ay huwa, bermula dia asahu itu atfu tafsirin, ialah ataf tafsir. Kata Muhasyi, qauluhu wa asahu atfu tafsirin lianna al-isyana, kerana bahwasanya maksiat itu muradiful mukhalafati, serupa dengan maksud mukhalafah. Kemudian daral intiqami, man khalafahu wa asahu wa ja'ala masira man khalafahu, jadi man tu mudhafu ilaih, bagi masira lah ikut matan tu. Khalafahu jadi man mausuliyah, khalafahu hu tu ai man, khalafatu silah man. Darul intiqami, menjadikan tempat kembali itu darul intiqami ay darul iqab, iaitu tempat apa nama tu, tempat siksa, itu neraka lah. Apa dia darul intiqam? Wahia, dan bermula dia darul intiqam ialah khabar an-naru, ialah an-nar, api neraka. Kata Muhasyi, qauluhu wahiyan nar, wahiyan nar itu al-muradu minha darul azabi, perkara yang dikehendaki daripadanya, daripada api neraka itu ialah darul azabi, ialah tempat azab, bi jami'i tabaqatiha, dengan keseluruhan tabaqah-tabaqahnya, tabaqah ahli neraka. Setiap tabaqah lah, Yahudi, Nasrani, orang maksiat, semua Fir'aun tu semua kena. Tu bi jami'i tabaqatiha. Daiman, wahiyad apa daiman, kata Muhasyi, daiman itu halun, ay hala kaunin nari daiman, hal keadaan api neraka tu selama-lamanya. Inkanat, yang kata selama-lama tu, ataupun dia hal kepada man boleh juga. Hal pada man lah. Ay hal kauni man khalafahu itu daiman. Itu lebih jelas lah. Hal keadaan orang yang menyanggahi ataupun yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala itu, hal keadaan berada senantiasa dalamnya. In kanat mukhalafatuhu mukhalafatu man khalafahu wa asahu tu bil kufri, ay kainan bil kufri. Mukhalafatu isim kanat, hu mudhafu ilaih, bil kufri ta'alluq satu mahzuf, khabar kanat takdiruhu kainatan, adalah ia bil kufri. Kalau dia mukhalafah, buat maksiat dengan Tuhan berdasarkan kekufurannya, maka dia masuk ke dalam neraka Allah daiman abadah. Dan kalau tidak, wa illa ay wa illam, kata Muhasyi, wa illam takun mukhalafatuhu bil kufri, jikalau tidak sama sekali mukhalafahnya dengan Allah Ta'ala itu dengan kufur, bal birtika bidzambi, bahkan dengan semata-mata buat kedosa saja. Wa in kana ay wa in kana dzambu kabiratan, meskipun adalah dosa itu dosa besar. Kalau begitu, fa makna kauniha masirahu, maka jawab tu, jawab in tu. Kalau dia itu sekadar buat dosa besar ya, bukannya dah kafir, fa makna kauniha, maka bermula keadaannya, bermula makna keadaannya, keadaan mana? Kata Muhasyi, ay daril intiqam allati hiya naru, keadaannya keadaan dar intiqam, darul azab itu tempat azab itu, yang mana ialah dia itu ialah neraka. Annahu, bahwasanya, masirahu, silap, masirahu tu khabar kaun dulu. Masirahu tu khabar kaun, annahu jumlah annahu yastahiqu tu khabar makna. Masirahu ialah tempat kembalinya, ay masira man khalafahu bighairi kufri, tempat kembali orang yang berbuat maksiat kepada Allah tanpa kufur. Tak naik noti
Buat teruk tarik noti tak. Aduh, bighairil kufri, tanpa kufur. Wahwa, dan bermula dia masiruhu, kan. Dia masirahu tu bin nasbi ay maqruun bin nasbi, dibacakan dia dengan nasab. Khabarul kauni, dia khabar kaun. Khabar kaun lah. Jadi masirahu tu ay masira man khalafahu bighairil kufri. Maka bermula makna keadaannya keadaan darul intiqam. Okey. Keadaan darul intiqam itu masirahu, tempat kembali orang yang bermaksiat yang selain kufur tu. Annahu, bahwasanya, tu annahu tu kata Muhasyi, annahu ila akhirih tu khabarul mubtada'i alladhi huwa fa ma'na, iaitu khabar mubtada' yang mana khabar itu ialah fa ma'na tu. Tu khabar dia, itu mubtada' dia. Annahu, bahwasanya man tadi tu yastahiqu dhalika, berhak ia man dhalika, akan demikian itu ay darul intiqami, akan demikian darul azab, darul intiqam, darul tempat azab, tempat siksa. Ay dukhulaha, iaitu masuknya darul intiqam. Dhalika ay dhalika darul intiqam ay dukhulaha, masuknya darul intiqam. Jadi orang yang buat maksiat pada Allah selain kufur, tempat kembalinya yang berhaknya ialah tempat kembalinya ialah neraka, masuk ke dalam darul intiqam, neraka. Illam yu'fa anhu, tapi masuk neraka tu qaid syarat sikit, illam yu'fa anhu, jikalau tidak sama sekali dimaafkan daripadanya man tadi. Man mana tu? Yang dua tu. Man amila tadi tu. Apa tadi? Man lam ya'lam dhalika litarkihil wajiba au alimahu wa lam ya'mal bihi. Dua orang tu. Illam yu'fa anhu, kata Muhasyi, qauluhu illam yu'fa anhu bil bina'i lil maf'uli, dengan bina' maf'ul, ay illam ya'fillahu an dhalikal mukhalifa, yakni jikalau tidak sama sekali memaaflah oleh Allah Ta'ala daripada demikian al mukhalifi, daripada demikian mukhalif, iaitu orang yang maksiat dengan Allah Ta'ala tu. Wa illa, dan jika tidak, fala yastahiqqu dukhulaha. Wa illa apa? Kalau Muhasyi tu illa ay wa illam lam ya'fillah, ay bi ay ya'fillah, dengan sekira-kira bahwasanya Allah Ta'ala maafkan. An zalikal mukhalif tu, maka kalau dimaafkan, fala yastahiqqu dukhulaha fadlan, maka tak berhaklah ia man tadi akan masuknya darul intiqam. Kenapa? Maf'ul li ajli fadlan. Bukan. Fadlan, lebih-lebih lagi anid dawami fiha. Jadi orang yang dimaafkan Allah Ta'ala itu tak berhak masuk neraka, apatah lagi kekal neraka. Tu kata fadlan, lebih-lebih lagi anid dawami fiha finnar, apatah lagi berkekalan masuk neraka, lagilah tak payah. Kalau Allah Ta'ala dah ampun pun tak masuk neraka, apatah lagi kekal neraka, lagilah tak layak. Habis. Wa ashhadu, kata musannif rahimahullah, wa ashhadu, dan bernaik saksi ia oleh aku, ai a'lamu, iaitu mengetahui ia oleh aku. Kata Muhasyi, qauluhu ay a'lamu bimakna atayaqqanu. A'lamu, aku mengetahui dengan mana meyakini oleh aku. Wa udh'inu, dan mengakui oleh aku. Maka tafri' fala yakfil ilmu wahdahu ay munfaridan, maka tidak memadai oleh tahu tu saja, tak memadai tahu saja. Walal ilmu wat tayaqqunu min ghairi id'anin, ay wala yakfil ilmu, dan tidak memadai ilmu serta yakin tanpa dia mengaku. Dia yakin ada ilmu tapi tak mengaku, macam Yahudi. Kama waqa'a li ba'dil munafiqina, seperti mana berlaku kepada sebahagian orang-orang munafik. Wa huwa mana ni? Wa huwa, dan bermula dia iz'an itu taslimul qalbi haqiqata ma 'alimahu, iaitu serah oleh hati, menyerahkan oleh hati akan hakikat barang yang mengetahui ia seorang akan dia akan barang. Taslim, idza'anlah, mengakuilah. Taslimul qalb, sejahtera atau panggil mengakui, serah oleh hati terhadap hakikat apa yang dia tahu. Kemudian kata Muhasyi rahimahullah, wa dhabtun Nawawi lahu fi syarhi Muslimin, dan bermula dhabit Imam Nawawi bagi a'lamu tadi fi syarhi Muslimin, dalam syarah sahih Muslim, bi dhammil hamzati, dibaca dengan ay maqru'un, dibacakan akan dia khabar dhabtu, bi dhammil hamzati, dengan didhammahkan akan hamzah.
dengan didhammahkan akan hamzah, wa kasril lami, dan dikasrahkan akan lam. Dhammah hamzah, kasrah lam. Gana? Iaitu baca u'limu. Baca u'limu seolah-olah u'limu ni a'lama yu'limu i'laman. Sebab apa dia kata u'limu? La'allahu, mudah-mudahannya, liyunasiba makna ashadu, supaya munasabah dengan makna ashadu. Sebab ashadu ni nak bagi tahu orang. Jadi kita ni u'limu lah, mengiklankan, memberitahukan aku ni Islam bukan kata aku ni tahu, aku ni dah Islam. Tu u'limu. A'lama yu'limu i'laman. Lianna syahadata, kerana bahawasanya syahadah itu i'lamul ghairil murad, iaitu memberitahukan akan orang lain yang dikehendakikan daripadanya, minha minas syahadah, daripada syahadah. Syahadah tu nak bagi tahu orang aku Islam. Jadi u'limu kata Imam Nawawi, bukan a'lamu. Jadi khilaf situlah. A'lamu boleh, u'limu boleh. A'lamu mana tahu, kalau u'limu dengan makna memberitahu pada orang bahawa aku ini Islam. Wa ubayyinu, dan meneranglah ia oleh aku, atah kepada a'lamu, alla ilaha, bahawasanya tiada Tuhan, ay la ilaha, ay la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang ma'bud, yang disembah dengan sebenar. Ma'buda isim la lah. Fil wujudi, ay sabitun fil wujudi, yang sabit ia di dalam wujud ini, illallahu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wahdahu, ay munfaridan, hala kaunillahi munfaridan, hal keadaan Allah Ta'ala itu seorang-seorang, tunggal ia. Kata Muhasyi, qauluhu wahdahu ay munfaridan, fahuwa mansubun alal hali bita'wilihi bin nakirati. Fahuwa mansubun, maka bermula dia wahdah itu, mansubun, dinasakkan akan dia, alal hali, kerana sebabkan hal, bita'wilihi, dengan mentakwilkan nyonya wahdah itu, bin nakirati, dengan nakirah, ay munfaridan. Habis. La syarika lahu, yang tidak ada syarik sama sekali, sabitun lahu, yang sabit baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fi dhatihi, pada zatnya zat Allah, tidak ada syarik pada zatnya zat Allah. Wala fi wasfin min sifatihi sifatillah, ay wala syarika mawjudun fi wasfin min sifatihi, dan tidak ada juga syarik pada salah satu sifat daripada segala sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Tambah Muhasyi, ay wala fi fi'lin, ay wala syarika sabitun fi fi'lin min af'alihi aidan, ay kama la syarika fi dhatihi wa sifatihi, itu juga la fi fi'lin min af'alillahi. Tu habis. Al-mannu, tu sifat bagi Allah. Al-mannu, yang maha mengkurniakan sesuatu. Kata Muhasyi, al-mannu na'tun li lafzil jalalati, iaitu na'at bagi lafaz jalalah. Apa? Wa huwa, dan bermula dia mannu tu, maqru'un, dibacakan akan dia, bitasydidin nuni, dengan ditasydidkan akan nun. Dia itu ismu fa'ilin, iaitu isim fa'il man. Asluhu, asalnya ialah maninun. Tu dalam syarah kalam ni maninun. Ada dua huruf berbaris yang jenis sejenis, maka masuklah sabdu idgham. Maninun, manun. Okey. Kemudian apa maksud al-mannu? Ay al-mutafaddilu, yang memberi anugerah ia, ala ibadihi, atas hambanya Allah, al-mu'minina, sifat ibadihi, yang bangsa mukmin, yang orang yang beriman. Tu al-mannu, iaitu yang memberikan anugerah atas hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang beriman kesemuanya. Minal manni, ay huwa, bermula dia al-manu, sabitun, sabit ia, ataupun mustaqun, dimustaqkan akan dia, minal manni, daripada manni. Tu tafsir dia, ay mustaqun minal manni, ditakdir khobar suatu mahzuf, iaitu huwa, bermula dia al-manu, mustaqun minal manni. Habis. Wal minnatu, dah manni, dah minnah menatang apa? Ni manni lain. Mani mana? Mengurniakan anugerah tadi. Dah kalau minnah, wal minnatu, dan bermula minnah. Sebelum tu tengok hasyiah tu, dia kata wahwa, dan bermula dia al-mannu itu, yutlaqu, disebutkan, ala ma'anin, atas beberapa makna. Minha, sebahagian dia al-in'amu, dengan makna memberi nikmat. Turun bawah sikit, wa minha ti'dadun ni'am, menunjukkan banyak bilangan nikmat tu. Turun sikit, wa minha al-qat'u, ada sebahagian dengan makna al-qat'u, memutuskan. Habis. Jadi al-minnah apa dia? Iaitu an-ni'matu thaqilatu,
iaitu nikmat yang berat, yang besar lah. Tu nikmat yang thaqilah. Maka kata Muhasyi, wa ala hadha takunul minnatu akhassu minan ni'mah. Adalah minnah itu lebih khusus daripada ni'mah. Kerana ni'mah itu merangkumi ni'matul thaqilah, nikmat yang thaqilah ataupun nikmat yang ghairu thaqilah. Nikmat yang besar ataupun nikmat yang halus. Thaqilah berat. Jadi minnah ni nikmat yang besar, yang thaqilah. Kalau nikmat secara umum besar ke kecil masuk belaka. Wala yuhmadu dan tidak dipujikan, kata Muhasyi, ay al-mannu, tidak dipujikan akan al-mannu, memberi kurniaan itu, bal huwa mazmum, bahkan kalau puji selain pada Allah mazmum, illa fi haqqihi ta'ala, melainkan pada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hak Allah subhanahu wa ta'ala saja boleh dipuji sebagai al-mannu, yang maha memberi kurnia, maha memberi anugerah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Bahkan kalau kita sandarkan pujian al-mannu kepada selain Allah, huwa mazmum, itu buruklah, keji. Li'annahu, kerana bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, dhamir situ kata Muhasyi, kerana bahwasanya Allah ta'ala tu isim li'anna, al-mutafaddilu khabar, yang memberi anugerah ia, bima yamlikuhu, dengan barang yang memiliki ia Allahu, dia akan haqiqatan, secara hakikat. Milik hakikat betul lah. Maka dia kata, jadi kata Muhasyi, al-mutafaddilu bima yamlikuhu yuhtamalu qira'atu yamlikuhu tu minat tamlik. Boleh baca malaka yumalliku, boleh baca yumallikuhu, tapi kalau baca yumallikuhu ay bima yu'tihi, maknanya dengan apa yang telah memberi ia Allah, dia akan jadi memberi anugerah ia Allah Ta'ala dengan barang yang telah diberikan dia secara hakikat. Tu kalau yumallikuhu. Kalau yamlikuhu, milik lah. Au minal milki, ataupun daripada milki. Kalau milki, yamlikuhu. Kalau tamlik, masdar pada tamlik, yumallikuhu. Mallaka yumalliku, tamlikan. Habis. Wa ghairuhu, dan bermula selainnya, selain Allah, khabar la milka lahu, ay la milka sabitun lahu ma'ahu, lahu li ghairihi ma'ahu ma'allah. Jadi wa ghairihi ay ghairillahi ta'ala. Mana? Ghairuhu kata Muhasyi ay ghairullahi min jami'il khalaiqi, selain daripada Allah, daripada sekalian makhluk-makhluk. La milka lahu ma'ahu ay ma'allahi haqiqatan. Lahu tu hu ay dhamir bayar ghairihi. Jadi wa ghairuhu la milka lahu li ghairihi ma'ahu ma'allah. Jadi selain daripada Allah tidak ada milik, yang kita milik itu bersamaan dengan Allah, tak ada pada hakikat dia. Pada hakikat tidak ada kita ni milik bersamaan dengan Allah Ta'ala dok. Falam yunasibhul mannu bihi, maka tidak sama sekali memunasabahlah akan dia, akan ghairahu tu, al mannu, akan memberi kurnia, bihi, dengan dia. Falam yunasibhul mannu bihi. Bihi mana? Falam yunasibhu, maka tidak munasabahlah. Tu tafsir al-ghairu. Tidak al-ghaira, tidak munasabahlah akan yang selain daripada Allah Ta'ala oleh pemberian kurniaan itu, bihi, dengan dia, dengan Allah tu. Tidak sama sekali munasabah ia akan Allah Ta'ala, akan selain daripada Allah Ta'ala tu oleh kurniaan ataupun memberi kurnia itu dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Nampak situlah. Bin ni'ami, dengan ni'am. Apa dia? Al-manu, ta'aluk pada al-manu bin ni'am, dengan segala ni'mat-ni'mat Allah Ta'ala. Atau ada jamak bagi ni'matun, ni'matani, ni'am. Tu dikata jam'u ni'matin, ay hiya, bermula dia ni'am. Kalau kita aid kepada makna, atau huwa lafaz. Pada lafaz ni'am, huwa bermula dia lafaz ni'am, ialah jam'u ni'matin, ialah jamak bagi lafaz mufrad ni'mah. Apa ni'am itu? Wahiyah, dan bermula dia ni'am. Jadi kata Muhasyi, bin ni'ami itu jam'u ni'matin, jam'an qiyasiyan, akan sebagai jamak ya bangsa qiyasi. Iaitu qiyasi lah. Qala Ibnu Malik, wali fi'latin fi'al. Wali fi'latin ni'matin. Fi'al tu jamak dia, fi'al ni'am. Tu dia punya syahid dia.
Wahia dan bermula dia aid dhamir an-ni'matu haqiqatan, iaitu nikmat yang bangsa hakikat. Khabar al-ladzatu ialah lazat, kelazatan, allati yang mana sifat al-ladzatu tuhmadu aqibatuha, aqibatu itu naib fa'il, ha aid pada allati, yang dipujikan akan akibatnya allati, kelazatan. Ini selepas daripada mendapat kelazatan. Dia pun puji. Dia puji pula. Betul lah. Kelazatan yang dipuji akan akibatnya selepas dapat kelazatan tersebut. Tu nikmat tu. Jadi orang yang dapat nikmat, lepas dapat nikmat tu mesti alhamdulillah. Makna tu kelazatan, kenikmatan yang dia dapat. Lepas berak, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Lepas jimat, alhamdulillah. Buat apa nikmat? Lepas jimat pun alhamdulillah kau. Yalah. Kalau mengaji kitab jimat tu ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu bila? Bila berasa nak keluar mani, alhamdulillah. Berasa belum keluar lagi. Nak berasa, nak mancuk lah. Alhamdulillah situ. Cakaplah hati. Pas mancuk pula, alhamdulillah lagi. Habis dah jimat, alhamdulillah lagi. 3 alhamdulillah. Tu nikmat. Jadi nikmat ni benda yang dipuji selepas mendapat dia. Kelazatan yang dipuji akan dia selepas kita dapat. Tu nikmat tu. Wa min thamma, dan dari kerana itulah. Tu kata Muhasyi, min thamma ay min ajli tafsirin ni'mati bima dhukira, dari kerana tafsir nikmat itu dengan barang yang tersebut, iaitu al-ladzatu allati tuhmadu aqibatuha, tu tafsir dia. Dari kerana itulah lam yakun lillahi ni'matun ala kafirin, tidak adalah sama sekali nikmat atas orang kafir bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Allah Ta'ala tak bagi nikmat langsung atas orang kafir. Kerana selepas dia dapat satu, tu bukan kelazatan yang hakiki sebenarnya. Okay. Allah. Tu dia kata tu ai ni'matan haqiqiyatan. Nikmat yang hakiki tu. Ni'matun haqiqiyatun. Jadi ni'matun kena tambah na'at lagi, hai haqiqiyatun. Maknanya dia dapat nikmat selama di dunia ni, tu majaziyatun, laisa haqiqiyah. Sebab nanti dia kena azab neraka kalau dia tak bertaubat lah. Wa innama, dan hanya sonyo malazuhu istidrajun, bahawasanya kelazatan nyo kafirin. Malazuhu, kelazatan nyo tu dia kata al malazu bi fathil mimi, dengan difathahkan mim, wa tasydidil dzali, ditasydidkan akan haraf dzal. Itu dia panggil khabar istidrajun. Itu istidraj bagi orang kafir yang dapat kelazatan tu. Nikmat sifat al-jisami ayil izami, yang jisam ni asalnya jisim tu lah, yakni besar, nikmat yang besar-besar. Kata Muhasyi, al-jisami bi kasril jimi, iaitu jam'u jasimin, jamak bagi lafaz mufrad jasim. Jasimani, jisam. Jadi jisam, kata al-idham, kata Muhasyi, ayil idham tafsirun lahu lafzan wa ma'nan. Tafsir bagi jisam dari sudut lafaz dan makna. Mana lafaz? Lafaznya sebutan sama. Idham, jisam. Atau wazan fi'al, sama. Makna pun sama juga. Tu wahwa, dan bermula dia al-jisam, lafaz al-jisam itu na'tun lin ni'am, itu na'at bagi ni'am. Wahia, dan bermula dia ni'am ghairu munhasiratin, tanpa ada batasan lah. Kalau kata an-ni'am al-jisam ni tak ada batas. Lepas tu kata qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu ni'matallah. Jikalau kamu mengira-gira akan nikmat Allah Ta'ala, niscaya tidak akan sudah habislah nikmat itu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.